رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Siapa yang belum subscribe tu bolehlah tekan button subscribe. Tekan button subscribe tak sampai pun 2 saat agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat, insya-Allah. Ada cerita Abel terima daripada seorang anak Felda, nama dia Jali. Jali ni seorang anak Felda di Terengganu lah. Jadi di Terengganu ni banyak Felda, kira-kira dalam belah-belah 20 Felda aku ada di Terengganu. Felda Jerangau, Felda Seberang Tayu, Felda Calok, Felda satu apa lagi, Kertih, banyak lagi lah, kalau nak kira pun abang tak ingat juga. Dan cerita Jali ni sangat menakutkan, sangat seram. Cerita ni cerita sewaktu dia berburu ataupun menembak ayam hutan di sekitar rumah dia di dalam kelapa sawit lah. Jadi seperti yang abang maklumkan sebelum ni, cerita-cerita ni kita tak tahulah yang diceritakan orang ni, tak tahu ada tambah-tambah ke, ada itu ke, ada ini. Jadi anggaplah cerita ni sebagai hiburan, jangan anggap benda ni serius, jangan anggap benda ni sampai terfikir-fikir benda ni sampai migau-migau sampai itu sampai inilah kan. Jadi dia ni anak Felda, dia agak mahir lah dalam hutan, agak mahir dalam kelapa sawit. Dia dah tahu dah dalam kelapa sawit ni ada apa, ada king cobra ke, ada kadang-kadang ada harimau pun ada. Dia dengar cerita lah ada harimau makan lembu kan. Jadi dia mahir dan dia ada pengalaman. Jadi dia kata dia ada senapang angin, tapi senapang angin dia ni senapang angin dia buat daripada PVC je lah. Jadi Abel cakap lah kat dia, memanglah dia buat daripada PVC, tapi senapang angin ni dia di bawah Akta Senjata Api, dan hukuman penjara pun 7 tahun boleh dikenakan kalau kita memiliki senapang angin lah. Jadi dia kata senapang angin dia pun dah lama dah tak ada dah buang dah, sebab cerita ni berlaku beberapa tahun lepas. Cerita ni menakutkan, dia ingat sampai hari ni. Dulu dia kata sebelum dia mengalami peristiwa seram ni, dia rasa dia ni seorang yang berani. Dia berani nak keluar malam, berani nak masuk dalam kelapa sawit malam-malam seorang-seorang. Perasaan takut tu ada, dia kata, tapi tak adalah takut sangat. Jadi dia boleh lagi lah kalau seorang-seorang dia nak berkemah pun, nak tidur dalam kelapa sawit. Jadi malam tu adalah malam hari raya haji atau malam hari raya kurban. Dia bagi tahu mak dia lah. Dia kata, mak, esok raya, esok mak gula ayam hutan boleh tak mak? Jadi mak dia kata boleh lah. Dia kata, mu nak pergi igat ayam hutan kau? Dia kata, nanti malam ni kita nak pergi dengan jaki, kita nak pergi tembok ayam hutan. Jadi mak dia kata, okey lah gitu. Dia kata, hati-hatilah nak tembok ayam hutan, dia kata. Dan dia kata ke mak dia, mak boleh lah mak, standby. Dia kata kepoh-kepoh ke apa boleh pergi beli lah. Malam ni kita balik. Dia kata kita balik lah 7-8 ekor, dia kata. Jadi mak dia kata, oh yakinnya boleh banyak, dia kata. Dia kata ikut mu lah, dia kata nanti mak standby lah, dia kata pandai-pandai mak lah, pagi esok mak gula lah kalau boleh, dia kata. Jadi malam tu dia plan dengan jakinya nak gerak ke dalam kelapa sawit ni pukul 8 malam. Dia kata kalau dapatnya nak cabut bulu lagi, banyak benda nak kena buat, nak kena siang lagi ayam tu, dia kata. Jadi gerak awal lah, dia kata pukul 8 kita tolak lah. Jadi jaki kata baik dia kata pukul 8 nanti aku mari ya mamu, dia kata. Jadi malam tu tunggu si jaki ni tak mari-mari daripada pukul 8, tak ada. Daripada pukul 8 suku, tak ada. 8.30, tak ada. Dia tengok telefon, dia telefon jakinya, tak dapat, tak masuk.
mesej WhatsApp dia hantar pun satu tik je. Jadi dia panah dia ni kata apalah Jaki ni janji dengan aku nak masuk berdiaya tapi tak mari-mari. Jadi dia pun galah beg dia, dalam beg dia ni dia standby adalah guni apa semua. Senang nanti dia masukkan ayam yang dia tembok ni dalam guni dan dia letak dalam beg dia galas, dia bawa lampu dekat dahi dia lah, lampu kepala kan. Dia sandang dia punya senapan angin dia. Senapan angin dia ni dia letak peluru guli lah, guna bahan apa tu untuk letupan tu dia guna spirit ataupun orang panggil spirit spirit ni dia macam tino jugalah, dia spesies tu lah, cuma spirit ni dia boleh menghasilkan letupan, dan bila letupan tu kalau ada guli dalam tu dia boleh melantung laju macam peluru lah. Dan senapan angin ni dia ada dua peluru dia boleh guna, sama ada nak guna peluru guli ataupun nak guna peluru bearing lah ataupun biji besi. Dia kata bearing yang dia dapatnya, kalau dia nak pakai bearing ni dia pergi ke workshop member dia lah, workshop repair kereta ni, banyak bearing-bearing bola-bola besi berbagai saiz lah dia kata. Dan malam tu dia bertolak seorang-seorang, dia turun dekat tempat dia nak menembak ni, dia seorang-seorang. Dia bagi tahu mak dia kata, "Mak, Jaki ni tak mari-mari lah mak. Kalau Jaki mari," dia kata, "suruh Jaki masuk dari kelapa sawit tempat biasa kita pergi berdiaya," dia kata. Jadi makna dia kalau Jaki ni datang, Zaki ni tahulah kat mana biasanya si Jali ni menembak ayam, jadi dia boleh ikut lah kan. Jadi masa tu dia kata tempat menembak dengan kawasan rumah dia ni tak jauh, dalam 500 meter. Tapi kalau kita tak biasa ni, 500 meter dalam hutan waktu malam ni rasa sangat jauh dan sangat menakutkan lah kalau seorang-seorang lah. Jadi dia seorang-seorang ni dia rasa dia lah seorang yang paling berani, sebab dia dah biasa, dia dah selalu dah masuk hutan malam-malam. Malam tu dia jumpa dengan sesuatu yang menakutkan, yang abang nak cerita lah. Jadi dia berjalan masuk je dalam kelapa sawit ni, pokok pertama, pokok kedua, pokok ketiga. Pokok ketiga tu dia dah bunyi dah. Ayam ni terbang bu 2-3 ekor bu. Dia kata tak tahu ayam boleh nampak dia, masa tu ayam tu lari, dia kata melepas, dan dia berjalan lagi dalam 5-6 minit dah masuk dalam kelapa sawit ni. Dia rasa sesuatu yang pelik, di mana dia rasa malam tu sunyi sangat. Biasa kalau masuk dalam kelapa sawit tak pernah tak bunyi cengkerik paling kurang, ataupun binatang-binatang hutan lain tengah malam kan bunyi serangga-serangga dengan bunyi katak ke apa semua kan. Jadi malam tu langsung tak ada bunyi dan dia rasa sunyi, lain macam sunyinya, dan dia rasa macam agak meremang juga malam tu. Dia kata rasa macam meremang juga dia kata. Tapi dia kata macam ni lah, aku nak duduk kawasan-kawasan ni, tak nak pergi kawasan jauh lah, sebab di ujung belah sana ada satu pokok beringin besar dekat ujung kelapa sawit ni. Pokok beringin ni orang kata keras, sebab pernah ada orang nampak Pontianak ke Langsui ke apalah, benda yang berbaju putih ni yang rambut panjang duduk di atas dahan pokok beringin. Dia kata, rumah juga dia kata. Kalau nak lalu situ memang dak lah dia kata, dah seorang-seorang kan. Jadi masa dia tengah berjalan perlahan-lahan ni, tiba-tiba satu langkah kaki dia ni dia dengar macam ada orang ikut daripada belakang. Selangkah dia berhenti, dia langkah sekali lagi nak pastikan, langkah sekali lagi bunyi perak juga, bunyi orang langkah. Jadi cepat-cepat dia suluh ke belakang dia. Rupanya dia nampak Jaki ni ada belakang dia, dengan tersenyum dekat dia kat belakang. Dia cakap, "Mu ni," dia kata, "agak-agak lah mu nak mari senyap-senyap." Dia kata, "dah lah, ke telefon mu tak boleh, WhatsApp tak boleh." Jadi Zaki kata, "Sorry lah, maaf lah." Dia kata, "Telefon aku tak boleh guna," dia kata, "sebab charger aku rosak." Mana dia tak boleh cah nak telefon dia, charger dia rosak. Jadi dia kata, "Aku pergi rumah mu saat ni, mak mu kata Jali pesan kalau siapa ni dia suruh Jaki ni pergi tempat biasa, masuk tempat biasa berburu lah. Jadi aku marilah," dia kata. "mu jumpa mu sini," dia kata. Jadi masa tu happy lah Jali, sebab dia ada teman Jaki ni sampai. Jadi dia kata, "Jom lah," dia kata, "masuk dalam lagi," dia kata. Dia masuk dalam lagi lah. Dia masuk dalam tu, tiba-tiba dia suluh ke atas ni,
dia tengok ada seekor ayam jantan duduk tidur atas dahan kelapa sawit ni. Terus dia hala senapang dia, pom, dia tembak, memang jatuh seekor. Dan puas hati masa tu dia terus sembelih ayam tu, masuk dalam guni di belakang beg dia. Dia tanya Jali, dia kata, apa mu tak bawa lampu? Dia kata, aku pun nak cepat ni, nak bawa lampu pun tak ada, nak cari lampu. Dia kata, lewat-lewat kan marah kamu. Dia kata tak apa, jom kita masuk dalam lagi. Dia masuk dalam lagi, tengah suluh dekat setengah jam tak ada dah ayam, tak jumpa dah ayam. Dia kata garu kepala sekala, banyak dia kata ayam. Jadi Jali kata, kita pergi sebelah sana, sebelah kanan, ujung sana. Dia tunjuk ke sebelah kanan. Jadi masa tu Jali kata, nak pergi ke pokok beringin tu kau? Dia kata, pergi sana banyak ayam, dia kata. Jadi Jali ni tanya dia, mu tak takut kau? Situ pokok beringin besar tu ada tu. Dia kata, takut gapo? Dia kata, mu ada ke? Mu takut ke? Dia kata. Jadi si Jali kata, tak apa, aku pun tak takut. Dia kata, dah mu ada, kita ada dua orang takut gapo kalau ada hantu, aku bedil lah. Dia kata, dia nak bedil hantu lah, dia nak tembak hantu kalau nampak hantu. Dia kata. Lepas tu dia orang berjalan perlahan-lahan, carilah ayam lagi. Memang ada lagi ayam dia tembak, memang kena, terus sembelih. Jadi 2 ekor duduk dalam beg galas dia kat belakang dia ni. Jadi masa berjalan-jalan nak pergi ke ujung lagi, tempat kawasan pokok beringin yang Jaki kata pokok beringin ni ada apa tu, ada banyak ayam. Dia rasa macam ada benda bergerak dalam beg dia. Dia rasa macam ayam bergerak dalam beg dia. Jadi dia berhenti terkejut. Dia kata, Jaki, kamu tengok belakang aku ni, aku rasa macam ada ayam bergerak dekat dalam ni. Jaki senyum kat dia. Masa tu dia tersuluh muka Jaki ni. Dia tersuluh muka Jaki ni. Dia nampak pelik. Sebab masa tu Jaki ni dia senyum. Biasa kalau orang senyum, dia punya mulut dia ni kan selari dengan mata kan, macam tu. Tapi masa tu si Jaki ni senyum, mulut dia je senyum, tapi mata dia langsung tak bergerak. Dia cakap dalam hati, Allah, dia kata, aku rasa macam pelik je malam ni, dia kata. Dan dia buat tak tahu, dia buat tak hirau. Dia kata, tak mungkin lah hantu. Dia kata, ni mesti Jaki ni, dia kata. Jadi Jaki kata, mana ada benda bergerak? Dia kata, bukanlah perasaanmu je, ayam ni dah mati dah, mu dah sembelih dah tadi kan. Jadi Jali kata, dah sembelih dah. Dia kata, tak hidup, dia kata tak. Jadi dia pergilah ke depan lagi. Memang masa tu dah nampak dah pokok beringin besar yang ada dekat ujung pagar dekat dalam Felda ni. Jadi dia buat tak tahulah pokok tu, dia rasa seram juga, dia kata. Dan Jaki dia kata, apa Jaki ni, dia kata, mu marilah duduk sebelah aku ni kan, pasal mu duduk jalan daripada tadi lagi duduk belakang, tak duduk sebelah aku ni. Jadi Jaki senyum masa tu, senyum lagi. Dan dia kata, ya Allah, dia rasa macam benda pelik. Sebab iyalah benda tu Jaki member ni, dia rasa macam lain macam je. Dia cakap, ya aku nak bagi tahu Jaki ni nak balik lah, dia kata. Jadi dia berpaling dekat Jaki ni. Dia sebenarnya dia 50-50 juga. Dia tak percaya sangat, takkanlah hantu nak berupa jadi Jaki. Jadi dia cakap kat Jaki, kita nak balik pukul apa nak Jaki? Jaki kata, dapat 10 ekor ayam, kita balik lah, dia kata. Jadi dia fikir balik nak dapat 10 ekor lama. Dia kata, tapi mak aku suruh balik. Dia kata, sebelum pukul 11 ni ada benda ni nak kena buat lagi. Nak suruh aku buat gapo, nak suruh aku kukunya ko buat gapo, tak tahu. Dia kata, ni dah pukul 10 lebih dah ni. Dia kata dekat Jaki. Jaki kata, relax lah. Dia kata, mu takut ko? Masa tu Jali kata dalam hati dia ni dah dudak. Lepas tu si Jaki tanya dia. Dia kata, mu tahu kan pokok ni orang kata berhantu. Mu ni tempat-tempat gini pun mu nak cerita hantu, dia kata dekat Jaki. Jadi dah Jaki ni senyum. Bila Jaki senyum, Jaki ketawa. Masa tu juga dia punya lampu dia suluh betul-betul kat muka Jaki. Dia nampak macam muka Jaki ni ditembusi oleh cahaya lampu. Masa tu dia dah rasa lembek dah, kaki dia dah rasa lembek dah. Dan Jaki ni ketawa kuat. Dia kata lepas tu Jaki tu terus terbang naik atas pokok tu. Masa tu dia kata tak tahu apa dah dia nak cakap masa tu. Dengan senapang dia ni, dia kata tadi kalau dia nampak hantu dia nak tembak kan, dia dah rasa tangan dia ni dah kebas lah. Senapang dia dah tak tahu kat mana. Cuma dia ada kekuatan dia juga. Dia lari. Masa tu dia lari 2 pokok sawit ni.
dia langgar dah terjatuh terguling-guling dah. Dah alhamdulillah dia kata dia sapa rumah ni, dia rasa dia nak tendang je pintu rumah kayu rumah dia ni biar tercabut sebab takut sangat. Dia ketuk pintu, dia hentam pintu, dia sepak pintu semua. Mak dia buka, mak dia kata, "Oi, gano ni, mu nampak hantu?" Dia kata. Jadi Zaki kata, "Ya mak, kita nampak hantu mak, ada hantu Zaki apa semua." Dia cerita ke mak dia masa tu, dia kata nak demam dah, panas dah badan dia. Esok tu baru tahu Zakinya baru dapat kontak, rupanya memang betul. Zaki ni dia kata charger handphone dia rosak, tak boleh nak charge handphone. Dan malam tu mak dia ajak pergi ke mana di kawasan Terengganu juga sebab saudara dia sakit tenat. Dan dia pelik lah, macam mana si hantu yang dia nampak yang berupa Zaki ni tahu. Satu dia tahu yang Zaki punya charger handphone ni rosak, dan satu lagi mana dia tahu yang Jali ni pesan dekat mak dia, dia kata kalau Zaki mari dia masuk dalam kelapa sawit tempat dia biasa berburu. Macam mana benda tu boleh tahu benda yang dia bercakap dengan mak dia, dan macam mana benda tu boleh tahu apa yang berlaku di rumah Zaki lah. Jadi itu cerita yang dia cerita kat Abel. Dia kata lepas pada peristiwa itu memang dia tak berani dah malam-malam seorang. Dulu dia berani nak pergi mana-mana pun dalam hutan pun tak ada masalah bagi dia, tapi bila terjadi benda ni pada dia ni, dia rasa memang tak berani dah. Tak kena tak apa, dia kata bila dah kena ni memang taubat lahum dah. Dia kata dia tak nak ulang benda yang sama lah. Jadi itulah cerita yang Jali cerita kat Abel, nak suruh Abel sampaikan kepada sahabat-sahabat Abel dekat channel Abel Seram ni lah. Sekian, terima kasih.